Apa yang anda patut buat bila mana pelanggan anda reject produk ataupun servis ataupun peluang yang anda sedang tawarkan? Hai, saya Amin Kamarudin daripada Business Ultimate dan saya banyak melatih peniaga-peniaga untuk startup. Untuk startup, maksudnya untuk start mulakan jualan, untuk mula bina bisnes dan untuk menjana pendapatan yang berkekalan, yang lebih konsisten dan pasif. Jadi isu ni adalah isu yang normal. Rejection adalah sesuatu yang wajib dan pada saya adalah sesuatu yang perlu dalam bisnes. Kalau tak, kita tidak akan belajar. Anda mungkin pernah dengar yang mana orang yang lebih cepat berjaya sebab mereka jumpa lebih banyak rejection lebih awal dan lebih banyak daripada kita sendiri, daripada anda, okay, ataupun daripada orang lain yang lambat sikit berjaya. Sebab lebih banyak rejection yang mereka jumpa, lebih cepat mereka belajar dan matang dalam bisnes. Okay? So, apa benda yang anda boleh buat, dan saya nak suka untuk share beberapa tips. Okay? Yang pertama, bila mereka reject anda punya produk, anda punya peluang perniagaan ataupun apa yang anda tengah bawa lah, actually itu dia tak reject anda. Jangan terlalu frust sebab dia tak reject anda. Apa yang dia reject ialah peluang produk ataupun servis yang anda sedang tawarkan. So jangan frust lebih-lebih. Sebab ini penting, sebab bila kita rasa pelanggan reject kita, instead of reject produk kita, kita akan rasa rendah diri. Bila kata ataupun kita akan start ada benda-benda negatif. Kita akan rasa fed up, kita akan rasa frust dengan orang tu, kita akan ada emosi-emosi negatif yang tidak bagus untuk bisnes. Sepatutnya walaupun orang reject, kita okey dengan dia. Sebab dia reject tak bermakna dia reject sekarang, dia akan reject sampai bila-bila. Bukan macam tu. Dia akan reject masa tu sahaja. Dia akan reject produk itu sahaja. Bukan reject kita. So kalau kita ambil benda ni personally, kita ambil benda ni secara personal, kita akan start tunjukkan emosi yang negatif. Kita akan start nampak muka fed up. Kita punya body language lain. Kita punya bahasa dia dengan dia lain. Tak apalah kalau macam tu, terima kasih lah. Jadi nampak kekecewaan. Jadi bila macam tu, kita punya pelanggan, sebenarnya kadang-kadang pelanggan kita bukan nak reject sangat, tapi keadaan di masa tu tidak membenarkan dia untuk support kita. Mungkin dia ada masalah lain, ekonomi, mungkin dia ada masalah kesihatan, mak ayah dia sakit, anak dia mungkin gaduh dengan laki, mungkin macam-macam lah, kita tak tahu dalam kepala orang dia ada masalah apa. So kita kena ambil rejection adalah sebagai benda yang biasa, benda yang macam kita buka kedai, ada pelanggan lalu dan jenguk kedai kita, lepas tu keluar. Adakah kita kena tutup kedai semata-mata sebab pelanggan masuk dan tak beli? Macam itulah kita kena handle business. Biasa. Just biasa. Macam prospek-prospek bisnes yang lain juga. Okey, yang kedua, saya nak berkongsi. Bila kita dapat rejection, kita jangan terlalu gelojoh nak jawab. Nak defend ke, nak jawab ataupun nak defend lah biasanya. Kita sangat defensif bila orang reject. Sebab kita expect dia akan reject. Betul tak? Jadi, jangan terlalu prejudge jawapan-jawapan yang spontan daripada kita punya prospek. Kita kena tanya dia dulu. Apa sebenarnya maksud rejection dia tu? Daripada situ, kadang-kadang rejection sebenarnya bukan rejection. Kadang-kadang rejection adalah apa? Clarification. Dia sebenarnya nak clarify. Betul ke saya dengar produk ni mahal? Untuk setengah orang, orang cakap produk tu mahal. Tak, kawan tu tak tanya. Betul ke produk ni mahal? Ataupun, saya dah pernah dengar kes produk ni dulu macam-macam ni. Kadang-kadang itu bukan rejection. Itu sebenarnya dia nak clarify. Betul ke berita yang dia pernah dengar pasal produk ni? So, jadi janganlah kita terlalu cepat untuk ambil benda tu sebagai rejection. Jadi, menyebabkan peluang tertutup. Peluang untuk kita tertutup. Kita tak boleh nak bercakap sebab kita tiba-tiba kita tarik muka. Tiba-tiba kita jadi sangat defensif. So, bila dia cakap benda yang sebenarnya dia nak tahu je sebenarnya betul ke benda ni macam tu. So, kita just terangkan dia, jawablah apa yang dia nak clarify tu. Janganlah kita tiba-tiba, bila kita tak tahu sebenarnya apa sebenarnya yang dimasukkan, kita akan serang dia pula dengan beratus-ratus peluru. Padahal dia tak ada pun peduli pasal benda-benda tu. Dia peduli pasal pertanyaan dia tu je sebenarnya. So kita kena
kita kena relax je sebenarnya dengan rejection ni. Jangan terlalu gabra, kan? Relax, tarik nafas, tanya dia kenapa tanya macam tu. Boleh saya tahu kenapa? Jadi mungkin dia apa yang dia fikir positif, mungkin apa yang dia fikir negatif. Tapi kena tahu dulu. Sebab kita macam kertas putih tau. Dia ni tak bagi tahu lagi apa, kita nak jawab buat karangan. Tajuk tak bagi tahu lagi. Cikgu cakap, okey, buat karangan sekarang. Apa tajuk cikgu? So tajuk tu ibarat kita kena tanya dia dulu. Apa maksud dia, rejection dia. Okey, next, yang ketiga. So, bila kita dah dapat tahu apa maksud rejection dia tu, kita kena gunalah teknik FFF. Feel, found, felt. Feel, felt, found. Silap. Feel, felt, found. Maksudnya, kita kena bagi tahu, oh, saya pun pernah rasa benda yang sama. Saya pun pernah rasa pandangan yang sama. Saya pun pernah fikir macam tu. Kita samakan kita dulu dengan dia. Kita cari common ground. Kita pun pernah berada dalam keadaan dia. So, tapi lepas tu, lepas kita check, lepas kita join benda tu, lepas kita guna benda tu contohnya, barulah kita dapat tahu rupanya kita salah faham. Kita tak dapat cukup info tentang benda tu. Rupanya benda tu tak macam tu. Rupanya benda tu macam ni. Jadi, kita punya prospek dekat depan tu, dia tak rasa macam kita ni terlalu defensif. Dia tak rasa kita ni terlalu attack dia untuk nak menang, untuk potong terus hujah dia. Sebaliknya kita bawa hujah dia secara kita setuju dulu. Jadi dia pun tak boleh nak reject kita lah. Tak ada sebab lah dia nak cari case, kan. Kadang-kadang pelanggan prospek ni dia tengok juga kita. Oh, cepat sangat melenting. Maksudnya tak boleh lah. Maksudnya tak profesional. So kita kena tunjuk profesional. Kita kena maintain posture. Yang mana kita ni okey. Kita ni tak apalah, kalau tak nak sekarang it's okay, tak ada masalah. Next time nanti kita share lagi. Boleh tak? Boleh. Maintain hubungan yang mesra, body language yang mesra, kata-kata yang mesra supaya kita boleh follow up dia 1000 kali lagi. Okay? So hopefully anda pun boleh dapat manfaat daripada sharing hari ini. Harap anda boleh dapat close banyak order, boleh naikkan jualan bisnes anda. Ataupun boleh komen kat bawah, mungkin ada cara-cara lain yang anda guna untuk hadapi rejection daripada pelanggan. Okay, so sebelum saya mengundurkan diri, saya suka untuk berkongsi yang saya daripada Business Ultimate. Saya melatih peniaga untuk bina perniagaan, peniaga untuk daripada couple ataupun individu, ataupun peniaga yang dah selalu tukar-tukar bisnes dan tak tahu macam mana nak build bisnes yang boleh you build sekali dan bisnes bertahan lama. So anda boleh hubungi saya sebab saya akan sediakan produk, marketing, training, kelas-kelas, marketing tools yang boleh bantu anda untuk start buat bisnes cepat-cepat dan start dapat anda punya income segera. Okey, itu saja. Terima kasih.